Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 April. Bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Amin Zuhairi Mansor. Tajuk utama malam ini. Dua individu rentung apabila kereta dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori 3 tan. Juga Vance mohon maaf akui isu penjualan logo kasut didakwa mirip kalimah Allah sebagai pengajaran. Dua individu rentung apabila kereta dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori 3 tan dalam kejadian di Jalan Bukit Mantin menghala ke Seremban pagi tadi. Difahamkan dalam kejadian kira-kira jam 10.20 pagi itu mangsa dikatakan terperangkap di dalam kereta jenis BMW yang terbakar 100%. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Mantin PBK1 Muhammad Effendi Rahmat berkata pihaknya mendapat panggilan mengenai kejadian jam 10.25 pagi sebelum bergegas ke lokasi. Jentera tiba 10 minit kemudian dan mendapati sebuah kereta sedang terbakar. Operasi pemadaman terus dilakukan dan api berjaya dikawal 5 minit kemudian. Kereta jenis BMW itu terbakar 100% dan didapati terdapat dua mangsa rentung yang tidak dapat dikenal pasti berada di dalam kenderaan itu dipercayai terperangkap. Bomba melakukan operasi overhaul kira-kira sejam kemudian sebelum melakukan operasi mengeluarkan mangsa lalu diserahkan kepada pihak polis. Kereta itu dikatakan bertembung dengan sebuah lori yang dinaiki 3 individu sebelum terbakar. 3 mangsa yang menaiki lori mengalami kecederaan ringan dan dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Mangsa kemudian dikenal pasti sebagai Abdul Halim Matrani 34 dan isterinya Nur Aziana Azrin Hasmadi 32 tahun. Baik, kita ke berita seterusnya. Anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang cedera di bahagian mata dalam insiden berbalas tembakan di perairan Kunak buta sebelah mata kiri akibat kejadian itu, dan Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata bintara muda maritim Zainal Abad Komel 45 selamat menjalani pembedahan di Hospital Tawau dalam keadaan stabil. Mata Zainal Abad Komel tidak dapat diselamatkan kerana peluru tersebut terkena saraf. Dia hilang sebelah mata kekal tanpa penglihatan, hanya sebelah kanan yang elok. Seorang lagi anggota iaitu Laskar Kadan Maritim Prairie di Suela Jimin, 35 tahun yang cedera di kedua belah tangan juga dalam keadaan stabil. Suspek tersebut sebelum ini telah disiasat berada di kawasan di Subaduyung dan Batik Parang untuk aktiviti jenayah rentas sempadan. Sementara itu, Komander Eskom Datuk Victor St. Jos berkata salah seorang suspek dikenal pasti membabitkan warga asing yang juga disenaraikan sebagai orang dikehendaki. Pihaknya sedang mengembeling semua aset yang ada di zon selamat Sabah Timur S-Zone untuk menangkap suspek tersebut. Dalam kejadian jam 8.40 pagi Ahad itu, Zainal Abad cedera di mata kiri, manakala seorang lagi kru bot Prairie cedera di kedua belah tangan ketika sedang bergelut berbalas tembakan dengan penjenayah tersebut. Polis Kedah terima satu laporan berhubung dakwaan bentuk tulisan yang seakan-akan mirip kalimah Allah pada tapak kasut keluaran sebuah syarikat tempatan dan merampas 83 pasang kasut di sebuah bandaraya pasaraya di Bandaraya Al-Ustar pada Ahad. Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Saleh berkata laporan dibuat seorang wanita di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star. Beliau berkata wanita itu menyedari tertera seakan kalimah pada tapak kasut itu semasa membeli pakaian untuk menyambut Aidilfitri. Dia merasakan ini merupakan satu penghinaan dan mempersendakan agama Islam dan terus membuat laporan polis. Kita menerima satu laporan daripada seorang wanita dan petang semalam juga kita dah datang. Tapi saya rasa yang dihormati KPNC telah memberi betul. Jadi saya tak mau sebut
benda itu memang penyiasatan. Dalam konteks di Kedah, kita tidak mahu berkompromi. Kita tidak mahu berkompromi dan kita tahu isu-isu ini adalah isu sensitif dan kita pergi kepada cara perundangan. Katanya polis telah merakam percakapan wanita berusia 50 tahun itu dan satu serbuan dibuat di sebuah pasaraya dan merampas 83 pasang kasut yang terkait kalimah Allah. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memaklumkan telah menerima 8 laporan iaitu 2 dibuat di Johor, 2 di Pahang dan 2 di Terengganu, manakala masing-masing satu laporan di Pulau Pinang serta Kedah. Tan Sri Razarudin dilaporkan berkata polis telah membuka kertas siasatan berhubung logo kasut keluaran sebuah syarikat tempatan yang didakwa seakan mirip kalimah Allah. Ia susulan tular foto kasut yang memaparkan logo berkenaan sehingga mengundang pelbagai reaksi. Sementara itu, Vans Holdings Sdn Bhd. Vans mengakui isu penjualan logo kasut didakwa mirip kalimah Allah sebagai pengajaran yang tidak ternilai. Untuk syarikat itu lebih berhati-hati selepas ini. Pengasasnya Eng Chuan Hu mengakui beliau faham isu itu tidak menggembirakan dan mengguris hati umat Islam di negara ini dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam susulan isu yang berlaku. Menurut Chuan Hu, pihaknya akan belajar daripada kesilapan yang berlaku dan memberi jaminan akan lebih sensitif pada masa depan. Malah sedia memberi kerjasama penuh dan penjelasan kepada pihak berkuasa. Terdahulu beliau hadir pada jam 11 pagi untuk memberi keterangan mengenai isu penjualan kasut dikeluarkan syarikatnya yang didakwa tertera logo mirip kalimah Allah pada tapak. Proses mengambil keterangan berlangsung kira-kira sejam. Dalam pada itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperingatkan dengan tegas kepada Vans Holdings Sdn Bhd agar sentiasa lebih peka terhadap isu-isu sensitif. Ketua Pengarahnya Datuk Hakimah Muhammad Yusof ketika mengeluarkan amaran itu malah menegaskan ia turut meliputi kesemua pengusaha, pengilang, pembekal dan pengimport. Katanya pihak berkenaan diingatkan supaya sentiasa lebih cakna dan memberi perhatian serius terhadap sebarang isu sensitif melibatkan agama dan kaum. Mengulas lanjut, Datuk Hakimah berkata, pihak JAKIM memandang serius isu berkenaan kerana ia melibatkan sensitiviti masyarakat serta boleh menggugat perpaduan kaum dan agama. Pada masa sama, JAKIM menyokong penuh tindakan polis mengadakan siasatan lanjut dan jika wujud elemen disengajakan syarikat itu, tindakan sewajarnya perlu diambil. Agensi berkenaan juga tidak mahu kes sedemikian berulang lagi pada masa depan sama ada oleh pihak Vans sendiri atau mana-mana firma pengeluar produk jualan pengguna. JAKIM menyerahkan kepada pihak berkuasa bagi melakukan siasatan memandangkan kertas kes itu sudah dibuka polis. Manakala itu, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terbukti bertindak menghina agama Islam seperti penggunaan kalimah Allah di tempat yang tidak sepatutnya. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata menjadi tanggungjawab pihaknya untuk menjaga kesucian agama Islam dan maslahah umat Islam di Malaysia. Susulan pertemuan antara JAKIM bersama pengasas dan pengarah urusan Vans Holdings Sdn Bhd Eng Chuan Hu pagi tadi berkaitan isu dakwaan terdapat kalimah Allah pada kasut keluaran syarikat itu. Jabatannya menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak berkuasa Polis Diraja Malaysia PDRM untuk siasatan selanjutnya dibuat. Sementara JAKIM telah diarah beri kerjasama penuh kepada PDRM. Jelasnya sekiranya terdapat elemen yang bertentangan dengan undang-undang, maka proses selanjutnya akan diambil oleh pihak PDRM. Beliau dalam pada itu mahu semua pihak mengambil pengajaran dan memastikan ianya tidak berulang lagi pada masa akan datang. Dalam masa terdekat, jabatannya akan mengadakan satu pertemuan bersama pihak Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN serta pihak berkuasa seperti PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan lain-lain pihak berkaitan bagi menyelaras tindakan bersepadu untuk menangani isu terbabit. Dua lelaki didenda RM8,000 setiap seorang oleh Mahkamah Magistrate Stew selepas mengaku bersalah menyeludup 228 keratan karkas babi seberat 9,120 kilogram
bernilai RM246,240 disyaki diseludup dari Thailand pada tahun lepas. Magistrate Ainis Abu Hassan Syari membuat keputusan itu selepas kedua-dua tertuduh iaitu Devaraju Naidu Silvaraju 38 dan P. Ravindran Permalo 45 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Selain itu, dua tertuduh turut berdepan hukuman penjara 10 bulan sekiranya mereka gagal menjelaskan denda berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan karkas babi tersebut dilupuskan secara tanam oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina 1 Terengganu. Mengikut pertuduhan, dua tertuduh didakwa memiliki 228 keratan karkas babi yang dijumpai di dalam sebuah lori kontena sejuk beku tanpa kebenaran Jabatan Perkhidmatan Veterina Terengganu. Kesalahan itu dilakukan di tepi jalan Kampung Pak Kancil Setiu jam 3.30 pagi pada 9 November tahun lalu. Bagi kesalahan itu, kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut kaedah 5/3 Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009 dan boleh dihukum di bawah kaedah 17 iaitu Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009 yang membawa denda maksimum RM10,000. Lelaki Islam yang ingin berambut panjang dinasihat untuk memastikan rambut tersebut tidak boleh menyerupai wanita bagi mengelak tasyabuh kerana hukumnya haram. Pendakwah Syarizan Daud berkata tasyabuh atau lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya adalah salah satu dosa besar dan baginda SAW turut melaknat perkara itu. Hukum tasyabuh ini adalah sebagai contoh seseorang apabila dia melihat seseorang yang lain. Contoh seorang dia melihat lelaki yang berambut panjang tapi bila dia melihat itu dia nampak ni perempuan rupanya adalah lelaki. Maka kerana kekeliruan itulah yang merupakan satu tasyabuh iaitu penyerupaan yang kita nampak. Kerana ada ketikanya kita akan nampak seorang itu berambut panjang tapi panjangnya adalah gaya lelaki. Maka itu tidak dikira sebagai tasyabuh. Jadi bagi mereka yang ingin berambut panjang, contohnya khususnya bagi lelaki, maka boleh berambut sebagaimana rambut Nabi sama ada dipanggil sebagai jummah ataupun limah ataupun wafrah. Ini antara cara ataupun gaya rambut Rasulullah SAW dan disempurnakan dengan pakaian yang menutup kepala sama ada kopiah, serban dan juga pakaian-pakaian yang mencermin akhlak sebagai seorang Muslim. Terdahulu tular di media sosial mengenai seorang lelaki disuruh memakai jubah dan tudung bagi menutup kepala ketika memasuki masjid negara. Lelaki itu bagaimanapun memaklumkan dia adalah seorang lelaki yang berambut panjang, namun pengawal terbabit masih bertegas memintanya memakai pakaian yang disediakan pihak masjid. Masjid negara kemudian memohon maaf secara terbuka kepada seorang pengunjung lelaki berambut panjang yang diminta memakai tudung oleh pengawal keselamatan dalam satu rakaman video yang tular di media sosial. Mari bersama membantu Multiracial Reverted Muslims MRM dalam meneruskan tugas para anbiya untuk menyampaikan risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia. Berikan sokongan anda dengan berinfak melalui butiran yang dipaparkan. Semoga Islam terus subur di dunia dan semoga infak anda digantikan dengan rezeki yang berkat dan melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Everywhere we go, be the best of Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, selepas ini pengguna lega harga barang basah terkawal. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) mengumumkan agihan dividen skim simpanan pendidikan nasional atau simpan SSPN 2023 sebanyak 3.6%. Pendeposit boleh membuat semakan penyata simpanan masing-masing melalui aplikasi My PTPTN mulai 6 April 2024. Simpan SSPN merupakan produk terbaik untuk masyarakat Malaysia membuat simpanan bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak.
Selain menawarkan kadar dividen yang kompetitif, Simpan SSPN merupakan satu-satunya produk simpanan yang memberikan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan sehingga RM8,000 setahun, perlindungan takaful ke atas pendeposit, geran sepadan percuma sehingga RM10,000, simpanan dijamin kerajaan dan patuh syariah. Info lanjut layari di www.ptptn.gov.my. Baik, menjelang musim perayaan, rata-rata pengguna bimbang dengan kenaikan harga barang basah yang sering berlaku setiap tahun. Namun tinjauan Berita Al-Hijrah hari ini mendapati semua pengguna menarik nafas lega selepas harga barang basah terkawal dan tidak dinaikkan sesuka hati oleh sesetengah pihak. Perinciannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Tinjauan di Pasar Raja Bot atau lebih dikenali sebagai Pasar Caukit awal pagi tadi melihat orang ramai sudah mula memberi barangan basah untuk persiapan Aidilfitri seawal 6 pagi lagi. Seperti kelaziman, bahagian barangan basah menjadi tumpuan. Menurut seorang peniaga ayam Muhammad Firdaus Azlan, beliau tidak menafikan bahawa bekalan ayam mentah sedikit berkurangan daripada pembekal, namun masih mencukupi untuk hari Lebaran nanti. Bekalan semua okey, tak ada masalah. Cuma ayam tu kurang sikit lah supplier dia. Harga okey, masih terkawal lagi lah dalam anggaran RM10, RM11 macam tu. Tak ada efek. Bagi peniaga daging segar pula, meskipun terdapat kabar yang memaklumkan harga daging segar meningkat, namun dia menafikan dakwaan tersebut. Mereka memaklumkan bekalan daging segar cukup sehingga Raya Aidilfitri nanti dan tidak mungkin harga dinaikkan kerana tiada permintaan melebihi bekalan. Kita tak ada harga mahal, harga maintain macam biasa. Tak tahulah orang lain mungkin dari perayaan ni tapi orang nak barang banyak kan. Tapi untuk harga memang tak ada naik. Kita pun harga bagi promotion lagi. Kuantiti barang kita cukup sehingga menjelang hari raya. Sementara itu bagi pengguna, mereka berpuas hati kerana harga barang tahun ini lebih mesra poket berbanding tahun sebelumnya. Macam kerajaan dia kena pantau lah, takut ada yang ambil kesempatan kan, itu je. Macam kita pembeli ni macam apa kita kena beli macam kita nak guna pakai. Masih terkawal lah, masih okey lagi lah. Macam kita orang ni kira okey lah. Tak ada masalah pasal harga. Barang mentah okey. Pakcik ni okey lah, dah 3-4 tahun dah harga sama. Tak tahu lah apa ni, benda-benda lain tak tahu tapi daging okey lagi. Walau bagaimanapun, pengguna berharap agar pihak penguasa untuk terus memantau harga barangan supaya tidak membebankan rakyat untuk menyambut perayaan nanti. Terdahulu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memaklumkan akan meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan harga sepanjang skim harga maksimum musim perayaan di seluruh negara. Ia melibatkan pemantauan di lebih 1,000 premis di seluruh negara termasuk di pasar basah. InsyaAllah kita bakal meraihkan Hari Raya Aidilfitri beberapa hari sahaja lagi. Dan tinjauan saya pada hari ini mendapati bahawa bekalan barangan basah seperti daging, ayam masih lagi mencukupi dan harga masih lagi dalam kawalan. Namun perlu diingatkan kepada semua pembeli agar membeli dalam kuantiti yang diperlukan sahaja supaya tidak berlaku pembaziran pada Hari Raya Aidilfitri nanti. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Pelbagai inisiatif dilaksanakan untuk menyantuni mereka yang memerlukan, lebih-lebih lagi menjelang Syawal. 500 kit makanan diagihkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui Jawi Food Bank dengan kerjasama rangkaian pasar mini 99 Speed Mart kepada asnaf di Ibu Negara. Kit makanan yang diagihkan ini adalah sejumlah daripada 10,000 kit makanan yang diedarkan oleh rangkaian pasar mini terbabit sempena persiapan Syawal. Jawi Food Bank bersama dengan Speed Mart yang diketuai oleh Mr. Yong, kami dapat memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan menjelang perayaan.
Jawi melalui Jawi Food Bank, iaitu satu entiti di mana Jawi Food Bank menjalankan ataupun melaksanakan bantuan daripada dua sumber. Sumber yang pertama ialah sumbangan daripada pelbagai pihak seperti Speedmart dan juga beberapa rakan strategik kami, dan yang kedua ialah melalui tabung musaadah Jawi. Selain Jawi, Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu juga antara yang menerima kit makanan bernilai RM500,000 secara keseluruhan ini. Kita harap kita dapat mengurangkan beban asnaf-asnaf ini menjelang perayaan. So kita dapat, macam Datuk cakap, kita mengukuhkan kasih sayang. So kita dapat meneratkan hubungan. Kit makanan ini mengandungi barangan seperti biskut, gula, minuman manis, tepung gandum dan santan yang kebiasaannya terdapat di semua 2,579 cawangan pasar mini ini di seluruh negara. Sangat bermanfaatlah pada kami. Di samping menambah sedikit sebanyak kita punya barang dapur kan, dan kewangan yang ada kami boleh spend ke beli barangan yang lain lah. Majlis penyerahan sumbangan juga turut diadakan bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Rumah Sri Kenangan Ceras pada 25 Mac lalu. Baik, mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Dan selepas ini, Khan Yunis penuh bau kematian. Tentera Israel berundur dari selatan Gaza semalam selepas 6 bulan melakukan genosid. Dan selepas meninggalkan Khan Yunis, penduduk bandar itu mula kembali ke rumah masing-masing dari kem di Rafah. Bagaimanapun, pengunduran itu tidak bermakna kekejaman telah berakhir. Selepas berbulan-bulan pembantaian di Khan Yunis menyebabkan bandar itu 90% hancur. Penduduknya yang kembali ke sana menyaksikan kesan pengeboman, kematian dan kehancuran. منظر البلد تبكي عليه من الوضع اللي كنا شفناه شيء مش طبيعي ما تصورناش حجم الدمار اللي يكون هيك بهالمنظر ويعني ايش بدي اقول لك كل بيت فيه شهيد فيه جريح فيه دمار يعني الناس كلها قد ما احكي مش قد الوضع الحكي مش قد الشوق. Khan Yunis merupakan tempat asal pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang dituduh Israel sebagai dalang serangan 7 Oktober. Division Komando ke-98 Israel meninggalkan Gaza sebagai persediaan untuk misi akan datang selepas mendakwa kononnya telah berjaya melumpuhkan Hamas. Pakar keselamatan berkata pengunduran itu hanya tindakan taktikal dan tidak bermakna perang hampir berakhir. Katanya setelah ramai penduduk Gaza meninggalkan Rafah, tentera Israel akan masuk dan menjalankan operasi memburu Hamas. Sementara itu, penduduk Gaza sangat terkejut dengan kehancuran Khan Yunis. Mereka berjalan di tengah-tengah runtuhan dan memeriksa bangunan yang bersisa. Malah penduduk bandar itu menyifatkan aroma persekitaran di sana ibarat bau kematian. Penduduk Gaza kembali ke Khan Yunis untuk mencari apa yang tinggal di rumah mereka. Bagaimanapun, penduduk bandar itu berkata, Khan Yunis telah tiada lagi, yang tinggal hanya sisa runtuhan. Jalan-jalan juga telah hancur dan bau mayat menusuk hidung apabila orang ramai mula menggali dan membawa keluar mayat dari bawah runtuhan. Kenderaan yang tinggal hanyalah kereta kaldai dan basikal yang digunakan dari Rafah untuk menuju utara Gaza. كنا 16 نفر في الدار ما انفجر السلو طلعنا كنا عايشين رجعنا لقينا الدار كلها محروقه مدمر زي ما انت شايف. قبل ما نطلع من الدار كانت الدار زي ما هي الحمد لله ولما جينا طلعوا اليهود اخلوا اجينا لقينا الدار واقعه وفيها سلوك الغام بتاعت الانفجار ولقينا لغم من الجبل
مش عارفين كيف نشيله. Pusat perubatan di Khan Yunis juga turut diserang tentera Israel. Hospital Al-Salam musnah terbakar dan bangunan sekelilingnya hancur. Hampir semua struktur bangunan terkesan dek serangan tentera Israel sebelum 7 Oktober tahun lalu. 400,000 orang tinggal di Khan Yunis dan sekitarnya. Kini sebahagian besar kawasan itu musnah selepas beberapa bulan pengeboman dan pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hamas. Di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, Jerman berhadapan tuduhan membantu pelakuan genosid terhadap rakyat Palestin dengan sokongan ketenteraan dan politik mereka kepada Israel. Nicaragua menghadapkan Jerman ke mahkamah dan menuntut hakim mengenakan langkah kecemasan supaya Berlin menghentikan bantuan senjata kepada negara haram Israel. Dalam pertuduhan 43 muka surat kepada mahkamah itu, Nicaragua berhujah bahawa Jerman melanggar Konvensyen Genosid PBB 1948 yang ditubuhkan selepas Holocaust. Tambahnya, penghantaran senjata dan menafikan dana kepada UNRWA, agensi bantuan PBB untuk pelarian Palestin, Jerman dikatakan membantu pelakuan genosid. Nicaragua turut mencela Jerman kerana mempunyai hubungan istimewa dengan Israel yang boleh mempengaruhi tindakan negara itu. States like Germany that sympathize with what the state of Israel was meant to represent when it was created should be doing their best to put a stop to what is happening and not continue backing Israel in practice, even though they now, at least in public, perhaps forced by the enormous public outcry, make statements for peace 6 months after the start of the massacre. Nicaragua meminta ICJ memutuskan langkah sementara, iaitu arahan kecemasan sementara mahkamah mempertimbangkan kes itu. Kes itu turut menyebut keperluan penting dan mendesak untuk mahkamah memerintahkan langkah demikian memandangkan ratusan ribu nyawa terancam. Baik, memaknakan Ramadan dengan memberi, penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi sekelip mata hilang apa yang mereka miliki. Dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi, semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi, bantu Gaza dan juga Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.